السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Jalal, kerana Allah telah mengizinkan dengan kehendaknya kita dapat berbuat kebaikan, kita dapat melaksanakan salat, kita dapat melakukan ketaatan, kerana segala kebaikan yang dapat kita laksanakan adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan kita ini ada ilmu ataupun sihat, bukan disebabkan dengan umur muda kita boleh berbuat baik. Jika mana tidak dikehendaki oleh Allah, maka tetap setiap perkara yang kita lakukan tidak akan berlaku sama sekali. Maka di sinilah dapat kita melihat dan kita menyadari, sehebat mana pun kita, sealim mana pun kita, sebesar mana pun pangkat kita, setinggi mana pun kedudukan kita, kita tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana menerima saya, yang mana saya ni bukan orang pandai, saya bukan orang alim. Kedatangan saya adalah sekadar untuk menghubungkan silaturahmi dengan jamaah masjid ini. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi kita ini, kita mendapat habuan seperti mana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zillu, pada hari besok di yaumul akhirah, di padang mahsyar, tidak ada naungan, satu naungan pun melainkan naungan arasy Allah. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul, di antaranya orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, mendapat naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam perjalanan kita menuju ke hadrah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam suratul Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia ini berbuat amal saleh. Maka dengan satu peringatan daripada Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, maka hendaklah dalam keadaan yang ikhlas dalam beramal ibadat. Perkara yang utama yang perlu ada dalam diri kita adalah ilmu. Untuk menuju kepada Allah juga dengan ilmu, untuk kita mengenal Allah juga dengan ilmu. Sebab itu kalau kita lihat di dalam kitab Minhajul Abidin ataupun kitab Sirajut Talibin karangan Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, antara sab'atul aqabah, 7 aqabah untuk kita menuju ke hadrah Allah, antara yang disebutkan kena melepasi akan halangan ilmu itu sendiri. Tetapi perlu kita ingat tuan-tuan, maka ilmu yang ada pada kita ini adalah sebagai satu alat, sebagai satu alat untuk kita mengenal Allah. Ada makhluk yang mempunyai ilmu yang dikurniakan oleh Allah, yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran.
tetapi ia dilaknat oleh Allah, iaitu iblis laknatullah. Ia lebih kenal akan Allah daripada kita. Dia telah bersama-sama dengan malaikatul muqarrabun. Dia keluar masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, maka kita berharap agar ilmu yang ada dikurniakan oleh Allah kepada kita ini menjadi asbab, menjadi alat untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita balik kelak. Bukan untuk kita menjadikan ia sebagai satu kemegahan. Walaupun ilmu ini adalah satu kemegahan yang dikurniakan kepada orang alim itu sendiri. Tetapi apabila kita tidak lari daripada natijah ilmu itu sendiri, maka kita akan bawa diri kita dengan alat yang ada pada kita itu untuk kita menjadi hamba Allah yang Allah redha dunia dan akhirat. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini saya nak nasihatkan diri saya khususnya. Saya nak ingatkan diri saya khususnya yang sering bercakap kepada umat, supaya saya tidak lari daripada landasan yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Bukan yang dikehendaki oleh manusia. Kerana manusia itu sifatnya baharu. Manusia ini sifatnya baharu dan manusia ini nama dia makhluk. Iaitu barang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya itu harus, mungkin ada. Sifat yang harus, zat yang harus, sifatnya harus, fi'ilnya harus. Maka kenapa kita berharap kepada yang harus itu sendiri, yang menerima berubah-ubah? Hari ini mungkin dia sayang kita dan akan datang dia akan benci kita. Hari ini dia akan kata ya dan akan datang dia akan kata tidak. Hari ini dia akan benci kita dan satu hari dia akan mencintai kita dan menyayangi kita. Hari ini dia mengeji kita dan satu hari dia akan memuji kita. Sebab itu, janganlah kita ini asyik memikirkan perkara yang sentiasa berubah-ubah. Sebab itu, setiap amalan kita, kalau kita lihat daripada hadis hijrah itu sendiri, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Siapa yang melakukan hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana dunia dan perempuan yang dia nak kahwin, dia akan dapat dunia dan perempuan dia nak kahwin. Bermaknanya, orang yang berbuat satu amalan kerana Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat dan dikurniakan Allah dan Rasul. Tetapi siapa yang berbuat selain Allah dan Rasul, Allah akan berikan juga apa yang dihajatinya dan apa yang telah diniatkan. Tetapi peruntukannya untuk Allah dan Rasul tidak akan mendapat sekali-kali. Sebab itu siapa yang berbuat kerana dunia, maka Allah berikan apa yang dihendak. Tetapi Allah tidak akan bagi habuannya untuk akhirat. Jika mana kita fikir tuan-tuan, kenapa kita berbuat sesuatu perkara yang bakal kita akan tinggalkan? Perkara yang bakal kita akan biarkan. Perkara yang bakal kita akan tidak memiliki sesuatu pun. Dan semua orang akan faham bahawasanya hidup ni pasti ada kematian. Dan bila kita mati, kita tak bawa apa pun yang ada pada kita sekarang. Kenderaan kita, rumah kita yang besar, perusahaan kita, perniagaan kita yang kita usahakan daripada muda sehingga kita tua. Tetapi kita lupa apa yang perlu aku bawa. Yang aku akan hidup dalam alam itu khalidina fiha abada. Apabila kita muhasabah diri kita balik, tuan-tuan, kita tengok balik diri kita. Apa yang telah aku buat dalam kehidupan ini? Ilmu yang ada pada aku ini, yang Allah berikan kepada aku tentang ilmu agama, fiqh, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Untuk apa sebenarnya? Apakah untuk aku bermegah-megah? Untuk aku melontarkan kata-kata yang hebat? Supaya manusia ini memandang kepada diriku insan yang hebat?
ataupun aku ingin pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala besok apabila kita balik. Sebab itu Allah ingatkan kita di dalam satu surah, tiap-tiap Ramadan yang orang amalkan dari dulu, tuan-tuan, sekarang dah berbeza. Orang akan baca Quran berjuzuk-juzuk dalam Ramadan. Dulu orang baca juzuk amma setiap Ramadan daripada awal sehingga akhir, bermula dengan alhaakumut takatsur hatta zuratumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ila al-akhir al-ayah. Rakaat pertama diingatkan kepada kita, cilakalah orang yang dalam hidupnya mengajar kemuliaan dunia, mengajar akan dunia tidak habis-habis sehingga umurnya habis. Hatta zurtumul maqabir, tahu-tahu dia mati. Allah sebut dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, cilakalah orang yang Allah berikan masa yang panjang. 70 tahun, 80 tahun. Tetapi masa itu tidak memberi manfaat langsung dalam kehidupannya untuk dia menghadap Allah. Tahu-tahu dia mati. Harta yang ada pada dia dibelanjakan oleh anak-anaknya. Dia cuma melihat dan mendengar. Satu bahagian dan satu sen pun dia tidak berikan kepada kita di alam arwah. Cuma mereka bagikan kita sekadar batu nisan 2 biji. Kemudian dihalangnya dengan satu halangan cuma beberapa ratus. Ratusan duit kita dibelanjakan pada perkara yang Allah tidak redha. Dibuatkan kita tahlil, tuan-tuan, 3 hari 3 malam. Dengan meminta ihsan daripada orang Islam, membaca kulhu 3 kali seorang. Kalau 100 orang, malam kita baru dapat 300 kali. Kalau 3 malam, kita baru dapat 900 kali. Allah beri kita hidup 90 tahun dan 80 tahun. Dan Allah memberikan kepada kita mulut secara percuma dan suara secara percuma. Kenapa kita sendiri tidak boleh membaca suratul Ikhlas sendiri mengharapkan ihsan orang lain? Apa salahnya? Daripada sekarang, kita kumpulkan Al-Ikhlas untuk kita ini mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena bayar, tuan-tuan. Tidak kena apa-apa cukai pun. Kalau kita mengucapkan dengan lisan kita sendiri dan tidak perlu bayar. Setelah kita mati, kita perlu bayar orang lain untuk buat kenduri, tuan-tuan. Untuk kita menagih ihsan orang lain membacakan suratul Ikhlas. Apa salah? Umur yang ada pada kita yang kita tak tahu beberapa baki. Setiap malam kita kumpulkan suratul Ikhlas dalam surah yang terlalu pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dalam hidup kita dapat kumpul sehingga 100,000 kali Allah, berapakah bahagianya kita? Seperti mana janji Nabi SAW, orang yang membaca suratul Ikhlas sekali menyamai dengan ia membaca 1/3 Quran. Kalau dia baca 3 kali, menyamai seperti mana ia telah membaca sebuah Al-Quran, 30 juzuk, tuan-tuan. Kalau dalam hidup kita sekarang kita telah kumpul 100,000 kali. Ini yang dibuat oleh ulama. Mereka bersiap sedia untuk mereka menemui Allah. Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang dilawan nafsunya yang tak nak balik kepada Allah. Semua orang takut mati, kata Nabi. Akhir zaman semua orang takut mati. Bila sebut mati ni mereka takut. Sebab apa mereka takut? Sebab mereka sayangkan rumah mereka, harta mereka, tanah mereka. Tuan-tuan, besar mana pun tanah kita, akhirnya kita tumpang tanah orang. Kita ada 20 hektar tanah. Tetapi akhirnya kita meminta ihsan dan sedekah orang lain untuk kita tumpang. Tidak besar mana pun, 7 kali 5, 7 kali 3 dan 5 kaki dalam. Betapa hinanya jika ahli Korea itu tidak menerima kita
disuruh kita, pergilah ke kuburan lain sebab kamu bukan mukim ini. Ada tuan-tuan, jenazah yang dihalau daripada mukim tersebut. Sebab itu Allah sebut kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita kena sedar siapakah diri aku sebenarnya. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pada pandangan manusia, tetapi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata ulama, ilmu yang manfaat itu ada beberapa tanda yang disebutkan oleh ulama. Jika ilmu ini ada pada kita tetapi tidak memberi manfaat, maka ilmu ini sia-sia. Yang pertama, kata ulama, seseorang yang mempunyai ilmu lalu diamalkan. Kita bila dengar tentang beramal dengan ilmu ini, cukuplah semayang sunat, tahu zikir-zikir. Jangan silap, tuan-tuan. Orang yang tahu ilmu fiqh, dia kena beramal dengan ilmu fiqh. Orang yang tahu ilmu tauhid bukan sekadar ia mengaji ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid, sifat yang pertama wujud Allah. Tetapi saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan, dalam hidup kita selama ini berapa kalikah kita merasai akan adanya Allah? Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, di dalam solat kita. Ramadan kita akan lalui tidak lama lagi. Berapa kalikah kita merasai ada Allah di dalam bulan Ramadan? Allah didik kita di dalam salah dan 3 rukun, tuan-tuan yang besar. Rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fa'ili. Apa yang saya nak bawa kait tentang sifat wujud di dalam usul yang Allah didik kita, rukun qalbi di dalam salah. Tuan-tuan, dalam salah, qalbun kita, tuan-tuan, ketika kita nak melakukan perkara yang membatalkan salah. Contohnya, ada makanan di celah gigi kita. Kita takut nak makan, tuan-tuan. Ada daging ayam yang ada di celah gigi, lalu ia tercabut dan tertanggal. Kita takut nak telan. Kenapa kita takut nak telan? Walhal daging ayam itu kita beli. Dan daging ayam itu daripada mulut kita dan tak kotor pun. Kenapa kita takut nak telan? Kita kata batal salat. Siapa yang tahu? Orang sebelah tak tahu. Nak zaman sekarang, tuan-tuan, kita salat jarak 1 meter. Lagi orang tak tahu. Dan akhirnya kita akan mendapat satu jawapan. Allah Maha melihat. Ketika inilah pengamalan sifat wujud itu kita amalkan dalam salat. Yang disebut oleh ulama dalam kitab Qatrul Ghashiyah fi ilmi Sufiyah, yaitu tentang perkataan yang disebut ma'iyah, yaitu rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu hadis yang ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ihsan. Ma huwa al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan dalam ibadah? Tatkala engkau melakukan ibadah seolah-olah engkau itu melihat akan Allah, bukan melihat zatnya tetapi rasa bersama Allah. Kenapa dalam solat kita boleh rasa sama Allah? Kenapa ketika nak mengumpat tak rasa Allah tengok dan Allah dengar? Kenapa nak cerita buruk orang, kita tak rasa Allah melihat dan Allah mendengar? Kenapa ketika nak memaki orang lain, kita tak rasa Allah melihat dan Allah mendengar? Maka ilmu usul kita sekadar sebagai ilmu, tidak menjadi manfaat, tidak menjadi ilmu nafi' dan yantafi'. Yantafi' ini jangan kita letak kepada yantafi' pada ummah, tuan-tuan. Yantafi' pada diri dulu. Memberi manfaat pada diri. Kita selalu suluh. Ilmu manfaat itu memberi manfaat. Kita suluh memberi manfaat kepada ummah. Terlebih dahulu memberi manfaat kepada diri kita ini yang jauh dengan Allah.
Kita belajar tasawuf, tuan-tuan. Adakah kita telah mengamalkan tasawuf itu? Walaupun tidak keseluruhannya. Kita selalu cakap, ya Allah, aku lemah. Pernah tak, tuan-tuan, kita bercakap dengan Allah, ya Allah, aku dah 30 tahun cari dunia, tak lemah pun. Sakit-sakit pun kita mampu cari duit. Sakit-sakit pun, batuk-batuk pun kita mampu nak berniaga lagi, kita mampu nak berbincang hal-hal keduniaan. Ini satu keperluan. Keperluan yang kita bincang itu ada masa dan hadnya. Apabila sampai masanya, keperluan itu tidak perlu lagi pada kita. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kenapa dalam diri kita tidak langsung tengah berbincang tentang hal-hal yang kita nak bawa balik menemui Allah? Ilmu yang ada pada kita, tuan-tuan, seolah-olah tidak manfaat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada sisi manusia, manfaat kerana kita digelar ustaz, kita digelar tuan guru, kita digelar sahibul fadilah al-fadil. Rupanya pada Allah kita ini dilaknat. Tuan-tuan, ada hadis yang sahih. Besok di yaumul akhirah, golongan yang pertama dipanggil adalah daripada golongan ulama. Lalu Allah tanya, ulama ni bercakap bagian-bagian, Allah kata salah, tidak. Kamu menggunakan ilmu kerana jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Tidak benar pada sisi aku, kata Allah. Tuan-tuan, Allah tahu apa yang ada pada hati kita. Kita boleh tipu orang, tetapi kita tak boleh tipu Allah. Kita boleh tipu seluruh manusia dan seluruh makhluk dalam dunia ni, tapi kita tak boleh tipu Allah. Kedua, kita akan berhenti isyak, tuan-tuan. 8 berapa ya? Saya nak isyak sini. 8:27. Baik. Ilmu yang manfaat yang keduanya, tuan-tuan, kita tak sombong. Allah angkat sifat sombong dalam diri kita dan digantikan dengan sifat tawadhu'. Semakin kita ada ilmu, semakin kita tunduk dengan Allah. Tuan-tuan, iblis ini dilaknat sebab sombongnya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab dia rasa orang hebat. Rasa ni, tuan-tuan, kita je tahu. Rasa hebat, rasa bagus, rasa elok, rasa baik, rasa soleh. Tuan-tuan, orang yang dia rasa dia ada ilmu, dia akan bodohkan orang lain. Orang yang rasa dia kaya, dia akan miskinkan orang lain. Orang yang ada pangkat yang besar, dia akan hinakan orang di bawahnya. Sebab dia rasa. Rasa inilah orang tak tahu tapi Allah tahu. Dan rasa inilah yang dikira oleh Allah. Tuan-tuan, kalau kita sakit kencing manis, semua orang ziarah kita dan semua orang bagi takziah dekat kita. Dan kaki kita kena potong. Kaki kita kena potong dengan sebab kencing manis, orang datang ziarah di hospital dan bagi takziah dengan kita. Tuan-tuan, ketika kita ada sifat-sifat yang boleh memotongkan amal, siapa yang memberi takziah kepada kita? Siapa yang kesian kat kita? Tak ada siapa yang kesian kat kita, tak ada siapa pun yang menasihati kita ketika amal kita mula dipotong sedikit demi sedikit. Tatkala balik besok,
Kita ingat, kita amal banyak, rupa kosong. Saya melihat secara orang bodoh, tuan-tuan. Saya bukan orang pandai, saya mengaku lagi sekali, saya bukan orang pandai. Dulu kita semayang rapat-rapat, sebab COVID kita semayang jarak-jarak. Adakah perkara ini saja-saja dijadikan oleh Allah? Tidak. Sebab Allah sebut dalam Quran macam tu. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azabannar. Kita, tuan-tuan, zahirnya nampak saja berhubung bau, tetapi hati kita pecah. Kita kata orang ni, kita kata orang sana. Bau kita berhubung, semayang rapat-rapat, tetapi hati kita pecah belah. Dengan hasad, dengan dengki dan sebagainya. Rosaknya kita itu, tuan-tuan, dengan sebab perkara yang sama. Dunia, pangkat, harta. Sebab itu, apa kata Nabi SAW? Hubbud dunya. Cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Dan Nabi sebut di dalam hadis akhir zaman, besok umat aku. Mereka ni tadi akan ada satu penyakit yang dinamakan wahan ini. Apa dia? Takut mati dan kasih dunia, cinta dunia. Itu sekarang orang bergaduh, orang bertengkar sebab dunia. Bukan kerana mempertahankan Allah dan Rasul. Sebab dunia. Kita dah amal sikit, semayang sunat tak ada pun, tuan-tuan. Kadang semayang sunat ba'diyah maghrib pun kita berkira-kira dengan Allah. Kemudian hasad tak hilang, dengki tak habis. Macam mana nak masuk syurga, tuan-tuan? Boleh ke nak masuk syurga dengan semayang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh sahaja? Di samping buat yang fardu, kita tak meninggal perkara yang haram. Sampai umur kita sekarang, tuan-tuan, kita masih belum mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 2/3 malam secara istiqamah. Tak mampu kita. Nak semayang tahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Cakap kita semakin hebat, tapi nak bangun 2/3 malam sujud kepada Allah tak mampu. Cakap kita hebat. Betul lah apa yang disebut oleh Allah dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok Allah tutup mulut kita sebab pandai bagi alasan. Pandai bagi alasan, pandai bagi jawab. Bila orang cakap ini kita jawab ni. Besok Allah tutup. Yang cakap tangan kita, kaki kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, mereka boleh, orang ini ya Allah, boleh sembang hal dunia sampai 1 pagi ya Allah. Tapi mereka tak boleh mengingati engkau, menyebut asma engkau ya Allah sehingga 1 pagi. Tuan-tuan, dalam 1 hari 1 malam, berapa kalikah nama Allah yang kita sebut dalam hari ini? Berapakah kalimah Allah yang telah kita ucapkan hari ini? Alhamdulillah ada solat. Kalau tak ada solat, berapakah kalimah tasbih yang kita sebut hari ini?
Berapakah kalimah salawat yang kita sebut hari ini? Berapakah kalimah istighfar yang kita ucapkan hari ini? Kita bagi alasan macam-macam, tetapi Allah memerhatikan kita. Kiraman katibin, mencatat setiap amalan kita. Dunia ni kita cakaplah apa-apa tuan-tuan, sebab kita ada mulut. Kita tunggu sama-sama, saya dan tuan-tuan, sama-sama kita tunggu di yaumul akhirah. Saat kita di hadapan Allah, kita nak tipu siapa? Aku bagi engkau umur 70 tahun. Apa yang kau buat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara tanda ilmu yang manfaat, apa kata ulama, iaitu mereka tidak merasakan diri mereka itu alim. Kenapa tuan-tuan? Salah seorang ulama tasawuf, dan saya tak ingat nama dia, dia berkata, awal ilmu itu bodoh dan akhir ilmu itu bodoh. Awal ilmu bodoh. Kita mula-mula tak tahu. Langsung kita belajar. Dan akhir ilmu itu bodoh. Kenapa akhir ilmu itu bodoh? Semakin dia belajar, semakin dia tahu dan mengenal bahawa yang maha alim sebenarnya Allah. Maka maksud kata ulama, semakin dia ada ilmu, semakin dia mengenal Allah. Hakikat diri kita ni tuan-tuan, kalau kita belajar kita hikam. Kita ni bodoh, miskin, lemah, dhaif. Kita memang miskin tuan-tuan. Kita memang bodoh tuan-tuan. Dan kita lemah. Saya ada duit Ustaz. Saya ada harta Ustaz. Ratusan ribu. Orang kaya, hartanya takkan kurang. Tapi kita klaim kita orang kaya. Kita terlupa. Harta yang ada pada kita Allah bagi. Dan Allah boleh tarik harta tu tuan-tuan bila-bila masa. Begitu juga kehidupan ini. Kita lupa hidup ini Allah bagi. Dan Allah boleh tarik kehidupan ini dengan cara kematian. Tetapi apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang sombong dengan Allah. Yang kita merasakan bahawa kita, apa yang ada pada kita, milik kita. Ini aku punya. Hidup ini aku punya. Harta ini aku punya. Ingat. Dalam surah yang saya bacakan awal, Alhaakumut Takasur, ayat yang terakhir. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Apa yang ada pada kita, besok Allah tanya. Harta, umur, pangkat, semuanya ditanya oleh Allah satu-satu. Tuan-tuan, sewaktu ditanya oleh Allah besok, agak-agak kita boleh tak jawab. Lepas tak jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai tak jawapan kita pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun besok kita sangkut di hadapan Allah. Sebab itu kena ingat, sebelum kita sampai di Yaumul Mahsyar, Allah kurniakan kepada kita ilmu supaya menjadi alat supaya kita selamat. Tapi kalau kita ada ilmu, kita tak selamat, fitnah yang pertama yang kita akan lalui tuan-tuan, alam kubur.
balik ni saya dan tuan-tuan, kita fikirlah. Agak-agak besok aku dah mati, kalau malaikat tanya aku, bukan kalau, malaikat akan tanya aku, Man Rabbuka? Boleh tak aku jawab? Sebab dalam dunia aku tak yakin dengan Allah. Dalam dunia aku tak sebut Allah. Dalam dunia aku tak banyak ingat Allah. Agak-agak boleh tak? Lepas tak? Tuan-tuan, kalau tak lepas, kalau tak boleh, kita berusahalah daripada sekarang. Sebab Allah bagi kita umur. Dan tanda-tanda kita nak balik dah dekat. Badan kita dah tak larat. Makan dah tak selera. Kaki kita dah tak kuat. Maka rupanya Allah sayang kita, lalu Allah bagi tanda ni. Allah sayang kita, tuan-tuan. Untung kita dapat sakit sebab Allah sayang kita. Lalu Allah ingatkan kita, masa kau dah nak balik dekat. Masa kau dah nak balik dekat, aku bagi masa lagi untuk kau kembali kepada aku. Kau berbuat baik semula pada aku dan betulkan mana yang salah. Supaya besok kalau kau balik jumpa aku, kau kembali kepada fitrah. Fitrah kita apa, tuan-tuan? Fitrah kita mengenal Allah. Mana yang Allah sebut dalam Al-Quran? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Di alam arwah bila Allah tanya dulu, aku ni Tuhan kamu? Kita semua jawab, ya, ya Allah. Itu masa lahir kita diingat balik. Dengan azan dan qamat. Ingat, yang ni Tuhan kau. Kita pun jalan 50 tahun, 60 tahun dengan dunia kita. Lepas tu ketika nak mati, orang ingat balik, La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya masuk di dalam, tak ada siapa boleh tolong dah. Sendiri-sendiri, tuan-tuan. Malaikat datang tanya, siapa Tuhan kau? Langsung kita lupa. Sebab masa dalam hidup, kita lupa dia. Kita tak sebut dia. Kita tak ingat dia. Jadi dalam dunia, apa yang kita ingat, itulah yang akan berlaku di alam barzah. Kalau dalam dunia, kita banyak ingat dunia, itu yang kita ingat dan kita akan lupa yang empunya dunia. Kalau dalam dunia kita ingat akan makhluk, kita akan lupa siapa pemilik makhluk. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan sebab telah masuk Isya. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, saya tak dapat bagi tuan-tuan apa-apa. Cuma apa yang saya telah buat, saya telah amalkan, saya nak tinggalkan untuk tuan-tuan. Amalan ni mudah je, tuan-tuan. Doa supaya kita dapat mati husnul khatimah. Dan doa ini memang saya dah bagi lama pada semua orang. Cuma masjid ni saya baru datang. Mungkin tuan-tuan tak ada selalu yang melihat YouTube dan sebagainya, tak jumpa. Kenapa saya nak bagi dua benda ni? Saya pun dah tua, tuan-tuan. 50 lebih. Tua, tuan-tuan. Bila-bila Allah boleh tarik nyawa saya ni, roh saya ni bila-bila. Jadi kenapa saya buat? Saya nak besok mati mudah. Tak boleh sebut la ilaha illallah, tapi Allah bagi kita peluang sebut nama dia yang pendek. Allah, mati. Pertama, tuan-tuan baca doa ni lepas maghrib, lepas subuh. Pendek, tuan-tuan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma
barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Siapa yang membaca ni? Dijanjikan kepada kita mati di dalam Islam, yakni mati dalam fitrah. Di riwayat Tabrani. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah tak cabut lagi amalan ni pada saya daripada saya muda, daripada umur saya 18 tahun. Alhamdulillah saya dapat baca sampai sekarang. Saya syukur dengan Allah. Saya takut sangat Allah cabut apa yang telah saya buat. Sebab tanda kebencian Allah, Allah cabut kebaikan yang telah kita istiqamahkan. Kedua, iaitu apa yang terjadi satu hari seorang sahabat membaca doa ini sebelum takbiratul ihram. Lalu Nabi dengar, siapa yang baca doa ni? Sahabat ni mengaku, saya Rasulullah. Tuan-tuan tengok dalam Al-Azkar. Saya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, orang yang baca doa ini, dia akan dapat mati syahid, husnul khatimah. Sebelum takbiratul ihram, mudah tuan-tuan. Tuan-tuan, antara doa yang mustajab yang disebutkan kepada kita oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara azan dan iqamah, antara iqamah dan takbiratul ihram. Jadi kita baca doa ini sebelum takbiratul ihram, tempat doa mustajab. Apa doa dia? Saya baca 3 kali. Bolehkah saya ambil masa sikit lagi ni? Nak habiskan ni sikit je. Minta maaf ya semua orang. Ya, minta maaf banyak-banyak. Ambil sikit je. Ya, mana tahu kot tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan dengar ustaz yang datang di masjid tuan-tuan meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan jadi satu kebaikan atas saya. Sebab kita tak tahu bila kita nak balik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan panjang umur insya-Allah. Tuan-tuan panjang umur insya-Allah. Tuan-tuan panjang umur insya-Allah. Saya baca 3 kali. Saya yang baca doa ini telah didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mati husnul khatimah, mati syahid. Saya baca 3 kali tuan-tuan. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Alhamdulillah, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan sebelum saya tutup, tuan-tuan tolong doakan kami, dan doakan madrasah kami. Kedatangan saya bukan untuk saya meminta sumbangan daripada tuan-tuan, minta harta tuan-tuan. Saya dah cakap pada awal, kedatangan saya kerana menghubungkan silaturahmi. Dan tuan-tuan mungkin ada yang kenal saya dan mungkin yang baru kenal saya. Saya ada 2 madrasah. Madrasah saya baru lagi tuan-tuan. Yang pertama, madrasah yang saya buat sendiri berumur 22 tahun. Dan madrasah yang kedua, madrasah yang saya teruskan daripada almarhum orang tua saya. Tuan-tuan mungkin sebahagiannya kenal almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasmullah. Pada tahun 80-an dulu masyhur dengan kaset dia, Ubat Hati, Adab Berjiran, Adab Kepekan. Yang tu ayah saya, almarhum. Dan saya teruskan madrasah dia yang kini berumur 39 tahun. Alhamdulillah, saya buat dan teruskan sekolah ini bukan kerana saya nak mencari hal keduniaan. Sebab saya buat sekolah ini, saya tak kenakan apa-apa yuran pada murid-murid saya. 39 tahun tuan-tuan, bukan 39 hari.
39 tahun daripada mula bina, saya tak minta apa-apa bayaran. Makan, minum. Saya bukan orang kaya. Saya bukan millionaire. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan sedemikian. Saya tak minta pun sebulan 300, 200 dan sebagainya. Setiap program yang saya buat di madrasah, saya buat secara ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ni masa Covid, kalau tak Covid, saya akan buat camp cuti sekolah dalam 2 minggu. 2 minggu itulah saya akan buat secara bukan percuma tuan-tuan. Saya tak tetapkan apa-apa yuran, apa-apa bayaran. Nak bagi-bagi tak bagi tak apa. Alhamdulillah, 2 tahun ni saya tak dapat buat. Sebelum ni saya telah buat hampir 12 tahun. Alhamdulillah, peserta hampir 700 orang, 500 orang seluruh Malaysia datang. Alhamdulillah Allah tolong. Macam mana Allah tolong? Sebab Allah dah janji Allah nak tolong. Mana dia? Intan surullaha yansurukum. Murid saya tak ramai. Dalam 200 lebih, hampir 300, kadang-kadang turun. Biasalah tuan-tuan, kerja agama macam ni. Tuan-tuan tolong doa supaya Allah tak cabut kerja saya sekarang dalam keadaan yang ikhlas, tidak kerana dunia, tetapi buat semata-mata kerana akhirat. Mudah-mudahan Allah bagi saya kekuatan. Tuan-tuan tolong doa. Doa, ya Allah bagikan insan itu kekuatan dan istiqamah dalam apa yang dia buat. Karena apa yang saya buat sebenarnya, saya duduk dalam liang lahat besok, mudah-mudahan saya senang. Kubur saya luas dan ramai orang yang datang mendoakan saya. Orang-orang yang pernah kita bantu dalam agama. Mereka ingat kita sekurang-kurang. Saya nak buat tu ya tuan-tuan. Kalau kita buat kerana duit, duit habis. Buat malam ni pun, saya tak minta harta tuan-tuan. Walaupun kalau saya perlu cakap, boleh saya cakap. Dengan dana madrasah dan sebagainya. Tapi saya tak nak cakap tuan-tuan. Saya tak nak cakap. Tak nak cakap. Walaupun sekarang kita tengah bina masjid dan sebagainya, bina surau kita tu. Saya tak nak cakap. Sebab saya takut tuan-tuan salah faham. Datang saya ni kerana saya nak buat kutipan tak. Saya datang kerana nak silaturahmi. Cuma saya minta doa tuan-tuan. Saya minta doa, tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan dunia dan akhirat. Kerana harta ini milik Allah. Dunia ini milik Allah. Bukan semesti orang kaya dia boleh menginfakkan hartanya pada jalan Allah jika Allah tidak izinkan dia. Sebab itu, pada manusia kita selalu meminta-minta, mereka akan marah kita. Satu hari mereka akan benci dan cela kita. Walaupun dalam keadaan kita sangat memerlukan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memarahi dan membenci hamba-Nya, selalu meminta-minta jangan. Sebab itu saya tak minta dengan tuan-tuan malam ni, sebab saya tak mahu ia menjadi satu fitnah dan salah faham di antara kita. Saya minta doa saja tuan-tuan bangun malam, tolong doakan saya. Dari setakat ini saja wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tadahkan dua tangan kami ya Allah pada malam ini. Tangan yang penuh dengan salah, yang penuh dengan dosa dan maksiat, yang kami sendiri tak sedar, dan banyak mana dosa kami ya Allah, banyak mana dan besar mana salah kami ya Allah. Ya Allah, umur yang Kau telah berikan kepada kami ya Allah, berilah kami peluang untuk kami menjadi hamba-Mu yang baik dan saleh pada sisi-Mu dan semakin baik ya Allah. Beri kami kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan dan meninggalkan kejahatan ya Allah, hinggalah kami bertemu kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak tahu bagaimana kami saat kami bertemu dengan Kau itu tatkala sakaratul maut nanti ya Allah. Tetapi ya Allah, kami berharap jadikan lidah kami dapat menyebut nama-Mu ketika sakaratul maut. Sekurang-kurangnya ya Allah, kami dapat panggil nama-Mu dengan kalimah Allah. Janganlah Engkau bisukan lidah kami ya Allah. Jangan Kau keluhkan mulut kami ya Allah daripada menyebut nama-Mu ya Arhamar Rahimin. Walaupun kami hamba-Mu yang jahat, banyak salah, tapi izinkan kami menyebut nama-Mu ketika kami mati ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah marda' anna, fa illam tarda' anna fawfil lana,
fa illam faghfir lana fa'fu an fa illam taghfir lana fa'fu anna ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.